Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati ketua-ketua penolong pengarah sektor pendidikan Islam, pegawai-pegawai sektor pendidikan Islam, pegawai-pegawai PPD, para pengetua, guru besar, guru-guru pendidikan Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang tersekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini 12 Julai dapat kita ditemukan dalam Dewan IAB ini dalam satu majlis wacana ilmu yang saya fahamkan inilah siri yang kedua dan wacana ilmu siri pertama bagi semua guru pendidikan Islam. Tahniah kepada sektor pendidikan Islam di PN Kedah yang telah pun berjaya melaksanakan satu majlis yang amat bermakna untuk kita semua dalam satu rangka kerja, iaitu satu rangka untuk menambah ilmu antara kita semua. Dan secara kebetulan saya telah pun dihubungi oleh Ustaz Zul selepas sahaja saya selesai Viva. Saya Viva baru ni 3 bulan Julai. 4 bulan Julai tu Ustaz Zul telefon. Ustaz boleh tak berkongsi dengan yang kata guru-guru di Islam? Saya pun okeylah. Tiba-tiba yang ada ni pengetua Sama ada, dan Nazri ada, Sehat ada. Kerja seketak lah kongsi ni. Namun insyaAllah sama-sama lah kita untuk perkongsian ilmu, perkongsian ilmu. Jadi sedikitlah latar belakang. Saya telah pun buat kajian berkaitan dengan pembangunan model. Model saya lah model pembangunan model Qudwah Hasanah untuk guru-guru SMKE. Dan saya menggunakan strategi iaitu pembangunan model ataupun dipanggil DDR, Design Development Research, kajian pembangunan model. Dan semua dapatan itu bukanlah biasanya kita buat kajian biasa, kita buat kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi bila model ni saya menggunakan pakar. Pakar itu daripada SMKE sendiri. Di prosesnya pertama ada 3 fasa. Fasa pertama analisis keperluan. Adakah perlu dibangunkan model ini? Dan setelah pun menemubuan beberapa orang pengetua yang dalam pada bincit dan juga guru cemerlang di SMKE. Dan dapatannya ialah semua pakar ini bersetuju dengan cadangan supaya dibangunkan satu model ataupun model Qudwah Hasanah guru untuk guru khususnya di SMKE. InsyaAllah boleh digunakan untuk semua. Lepas tu yang fasa kedua, setelah pun menyenaraikan pakar seramai 16 orang pakar. Termasuklah seorang-seorangnya ialah Menteri Agama sekarang ni, Datuk Dr. Zulkifli, yang mana beliau satu sebagai Mufti dan Persekutuan. Jadi saya berjumpa dengan pakar-pakar ini, termasuklah daripada Universiti Syarah IPG dan juga guru pakar, guru cemerlang di SMKE. Dan mereka memberi respon berkaitan dengan model. Macam mana kita nak bangunkan model ini. Dan itu semua adalah daripada pandangan pakar. Pakar yang mencadangkan, di samping cadangan asalnya, saya menggunakan 3 teori, iaitu daripada kitab Ihya 1, yang kedua daripada Tarbiyatul Aulad, yang ketiga daripada teori Abdul Rahman An-Nahlawi. 3 teori ini saya rangkumkan dan saya keluarkan beberapa konstruk dan saya minta pakar itu sahkan. Dan pakar memberi beberapa cadangan untuk perbaikan lah.
Alhamdulillah. Dan akhir sekali fasa ketiga, saya telah pun menggunakan guru-guru di SMKA untuk menilai sendiri pakar yang saya hasilkan dengan bantuan pakar. Dan Alhamdulillah, data yang saya dapat, kesemua data ataupun kontrak yang saya cadangkan dalam model ini telah pun diterima dalam 170% ke atas. Alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan yang panjang lah, sebab saya buat ini secara part time. Jadi Alhamdulillah 3 bulan telah selesai Viva. Viva tu rasa macam buang batu di atas kepala. Jadi rasa cukup lapar. Dan besok tu saya telefon untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Mesti secara kebetulan ke ataupun dirancang, wallahu a'lam. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok, saya mulakan dengan tuan-tuan tengok ni, mungkin tuan-tuan pernah tengok satu kartun yang dulu memang banyak lah saya tengok tapi saya mulakan dengan ini, di mana guru disiplin telah pun memberi hukuman kepada pelajar yang menggunakan bahasa yang bercampur aduk. Itulah saya dah habaq. Hang tak mau dengar. Jangan campur adukan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Ini undang-undang sekolah, hang tahu. Aduh, cikgu pun guna bahasa daerah. Boleh pula. Jadi saya nak kaitkan dengan tajuk kita ialah, ini benda yang sangat kecil, di mana pelajar mempertikaikan guru berkaitan dengan qudwah hasanah. Dan saya taklah untuk masa pagi ini tuan-tuan untuk nak menjelaskan tentang qudwah hasanah tu. Sebab saya yakin tuan-tuan yang depan saya ni semua dah alif, dah arif, dah alim dah tentang qudwah hasanah. Namun dalam Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan term ataupun kalimah uswah hasanah dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada dari Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengasihi Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Dan ini adalah ayat yang saya jadikan asas dalam kajian ini ataupun dalam pembangunan model ini. Dan sebelum itu saya nak share sikit. Sebelum itu saya ada tulislah dalam berita harian berkaitan dengan banyak artikel lah berkaitan dengan cara Rasulullah mendidik para sahabat, tentang suami isteri dan sebagainya lah. Dan bila kena yang hari guru, saya akan ambil apa nama tema yang berkaitan dengan guru. Dan di sini di mana jiwai cara Rasulullah, cara mendidik dalam berita harian 16 Mei. Banyaklah kalau kita tengok kalau kita Google sendiri pun banyak bahan-bahan yang berkaitan dengan contoh teladan yang Nabi SAW tunjuk kepada kita bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat dalam Islam ini, iaitu macam mana cara Rasulullah mengajar para sahabat. Dan insya-Allah kita boleh ambil benda tu. Dan saya yakinlah, saya sendiri bila saya buat kajian ni, bila kita baca sirah, baca hadis, baca tafsir Al-Quran, kita ni saya sendirilah, saya rasa tak sampai lagi pada Rasulullah buat. Memanglah nak sampai tu payah, tapi kita cuba usaha macam mana nak capai bagaimana Nabi buat pada para sahabat. Tapi insya-Allah kita cubalah berazam, mudah-mudahan kalau di sini sebagai tuan pengetua ataupun sebagai guru besar, Ustaz Misal Pada tu, sipu saya, sebagai apa lagi, mungkin fikir di sekolah, kita sebagai contoh teladan kepada orang bawah kita. Dan setiap langkah kita, setiap gerak-geri kita, setiap tutur bicara kita akan diperhatikan oleh seluruh orang bawah kita. Bahkan siapa saja yang datang berurusan dengan kita, mereka akan nampak kita macam mana qudwah hasanah kita. Dan dalam Islam itu sebagai dakwah bilhal. Dakwah kita dengan orang lain bilhal. Kadang-kadang kita tak cakap pun, tapi kita buat tindakan itu, itulah yang menjadi kesan kepada jiwa orang yang melihat. Jadi kita nak
sebagai guru pendidikan Islam, yang saya faham semua adalah asasnya adalah GPI. Kita nak yang ni supaya tindakan kita itu, tutur bicara kita itu akan mendatangkan kesan pada orang lain dan juga diri kita sendiri. Jadi bila saya buat kerja ini, bila baca sirah-sirah Rasulullah berkaitan dengan hadis sebagainya, kita rasa cukup terdil. Ni nak cakap tentang kedua sana pun rasa terdil sangat. Tapi sebagai perkongsian ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kalau tuan-tuan yang SMKE kan, atau guru yang sekolah lain kan, yang berhajat untuk jemput untuk nak bagi stability, insyaAllah saya akan cubalah berkongsi dengan guru tuan-tuan. Cuma di sini tu dalam masa sejam, saya yakinlah tak akan dapat lah seperti mana yang kajian masa yang panjang. Ini yang kedua, iktiraf guru dengan memuliakan majlis ilmu. Rasulullah model pendidik berpandangan jauh, beri teguran secara berhikmah. Jadi saya alhamdulillah, kami di Kedah pun saya join majlis sekali lah. Jadi Ustaz Rahman pun adalah pelajar di Kedah. Saya cuba di Jabatan Negeri Islam dan Moral di Kedah, kita cuba kerikkan supaya pesyarah datang bekerja itu dengan sonok. Ada yang berulang daripada Kulim, berulang daripada Sungai Petani, dia mai itu jauh. Jadi mudah-mudahan dia mai itu dengan rasa yang sonok, bekerja dengan sonok. Jadi sebagai pimpinan, sebagai pengetua, guru besar dan sebagainya, kita nak olah suasana bi'ah tempat kita tu supaya menjadi sonok pada staf kita. Jadi macam mana kreativiti kita untuk kita kerikkan keseronokan bekerja tu. Dia mai, kalau kami 8-5 tu, dia mai tu sonok walaupun dia kena balik lagi. Dia balik ke Sungai Petani tu dalam masa mungkin 40 minit, sejam. Jadi sama jugalah kita cekkan dengan guru. Macam mana kita dalam kelas kita tu 40 minit ataupun setengah jam itu, murid atau pelajar sonok dengan kita. Dan saya nak share jugalah tuan-tuan, zaman saya di Mahal dulu, Mak Mahmud, masih ingat lagi macam mana ustaz-ustaz yang dulu seni mereka mengajar tu. Ada seorang ustaz nama Ustaz Harun, mungkin kawan-kawan yang Mahal ingat. Seni dia ialah dia mengajar kami. Lepas tu bila 5 minit sebelum tamat mengajar, dia akan cerita Palimah Awang. Palimah Awang ni tak habis tahun, tak habis. Tuan-tuan, Masya Allah, tu hebatnya kreativiti seni orang dulu mengajar guru. Jadi kami ni akan tunggu bila? Tunggu 3 mata saat akhir je nak dengar cerita Palimah Awang. Lepas tu dia pun cerita Palimah Awang dalam 2-3 minit, Palimah Awang pun keluar. Besok sambung lagi. Setahun tuan-tuan, setahun tak habis cerita Palimah Awang. Dia nak createkan supaya murid dia tu seronok dengan sesi PDP. Masya Allah. Jadi itu aktiviti masing-masing lah tuan-tuan. Seterusnya, sikit lagi ya. Guru unggul memiliki kesabaran, kasih sayang, perwatakan luhur, pendidik, mampu melahirkan anak didik cemerlang, akademik dan sosial. Unggul ni adalah satu yang cukup tinggi lah. Namun perluasan tu lebih tinggi lagi. Perluasan lagi tinggi lagi. Dan ini model yang saya nak share dengan tuan-tuan lah. Saya yakin bahawa tajuk ni adalah sangat luas. Tuan-tuan nak buat kajian tentang perluasan ni cukup luas. Dan bila saya bentang proposal pun, panel kata Cik Asri, dia nak buat ni kajian yang cukup besar. Jadi disempitkan supaya mencapai tahap. Akhirnya saya buatlah pembangunan model Qudwah Hasanah Guru di SMKE ya, SMKE. Ustazah Nafisah ada tahu fakta ya lah. Jadi saya bagi kepada 5 konstrak berdasarkan daripada Imam Al-Ghazali, Ulwan dan juga Abdul Rahman. Dan kesemua mereka ini dalam teori mereka ataupun dalam kitab-kitab yang mereka hasilkan ada dikaitkan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan rakan, hubungan dengan pelajar, hubungan guru dengan diri sendiri. Dan yang akhir ni adalah pakar cadangkan, antaranya yang disebut yang tadi yang akhir ni, pakar cadangkan supaya
nampak berbeza antara model yang saya hasilkan ini berbandingkan dengan ditambahlah ada dipanggil nilai novelty dalam kajian. Terpaksa kadang-kadang diadakan satu lagi iaitu hubungan dengan alam. Guru dan hubungan dia dengan alam. Dalam kajian ini, yang bagi ranking ini bukan saya bagi ranking, tuan-tuan. Ranking hubungan dengan Allah ada 5 konstruk ni, bukan saya yang bagi ranking. Namun pakar yang 16 orang tu yang bagi ranking. Maksudnya, pertama, guru mesti melaksanakan tugas dengan keikhlasan. Nilai ikhlas yang kita tahu lah kan, innamal a'malu binniyat. Jadi tuan-tuan boleh sebutlah pada guru-guru tuan-tuan nanti di sekolah, nilai keikhlasan tu, itu yang utama. Ini pakar cadangkan, pakar buat ranking. So bila saya buat, dia keluar yang pertama itu melaksanakan tugas dengan keikhlasan itu adalah ranking yang pertama. Maknanya tuan-tuan, nawaitu guru tu ataupun kita sendiri nak pergi ke sekolah, nawaitu tu yang utama. Turun daripada rumah, nak baca bismillahirrahmanirrahim ke apa doa ke, itu yang nawaitu tu yang utama. Tujuan apa nak pergi sekolah ni? Dan cuba ikhlaskan dan ikhlaskan. Dan didik murid bagaimana didik anak kita sendiri. InsyaAllah. Yang kedua, mengharapkan keridhaan Allah. Kita buat kerja semata-mata kerana Allah. Nak dapat cemerlang ke, nak dapat prestasi yang tinggi ke, 95 ke atas ke, itu insyaAllah dia akan datang. Yang penting kita buat lillahi ta'ala. Apa kerja pun yang kita fahamkan, kita buat kerja lillahi ta'ala, insyaAllah. Allah Maha Adil. InsyaAllah. Orang tak nampak, betul tak nampak, guru besar tak nampak, tapi insyaAllah kita buatlah secara jujur, insyaAllah, yakinlah Allah Ta'ala akan bagi balasan pada kita. Ini saya nak share lah, ini pengalaman sendiri yang kalau cerita ni meniti je mata. Saya di Kedah, bukan nak cerita buruk juga tak, alhamdulillah. Tapi saya di Kedah tu 10 tahun. Yalah, orang lain tu naik sini pentah ambil EPC sebagainya, kita rasa aku ni bila lah nak naik ni, kan? Kerja saya yakinlah sama aja kerja kita ni. Kita buat aja, kita buat all out. Tapi 10 tahun tak dapat EPC, kan? Kadang-kadang syaitan kacau juga, kan? Main gosip, dia tu mau masuk ya, dalam waktu pun tak banyak, apa dia berapa cemerlang, kan? Dia akan main juga benda-benda itu. Itu normal lah manusia, kan? Tapi kita cuba didik hati kita ni, insyaAllah aku ada rezeki aku, kan? Saya pun tak jangka selepas 10 tahun saya dapat EPC yang lebih cemerlang lagi. Anugerah yang saya tak pernah bayangkan, dapat pergi haji menjadi tetamu King Salman. Jadi suatu yang saya rasa tak pernah bayangkan lah. Kita sebagai pensyarah biasa, lepas tu saya jadi KJ, tiba-tiba dapat undangan pergi buat haji selama 2 minggu di bawah program King Salman. Di Malaysia waktu tu 40 orang saja yang pergi, 2016. Jadi bila kita fikir balik, kenapa orang tak tahan tak bagi EPC sampai 10 tahun tu, rupanya ada hikmah dia, bagi yang kita tak pernah jangka pun. Dan bila balik tahun tu dapat EPC. Tuan-tuan, Masya Allah, berganda bukan? Satu yang kita tak pernah jangka pun. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, tuan-tuan. Jadi kita buatlah dengan mendapat nawai itu ialah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sentiasa memohon dan berdoa pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah. Kita ada masalah dengan, kalau pengetua mungkin ada masalah dengan guru di sekolah, kan? Guru besar ada masalah, yakinlah ada masalah, kan? Adalah seorang dua, dia tak buah bukan semua cantik, sebenarnya bukan semua elok. Adalah sebelah dua yang mengaulat, sebuah yang tebal, yang tawak. Jadi kita ni, kita dah ikhtiar dah buat dah, kan? Dah buat laporan dah buat dah apa nama masalah dia apa semua kita buat dah. Siapa mai kita boleh tunjuk dah. Tapi masih macam tu juga. Kita bermunajat kepada Allah. Dan inilah saya terkesan sekali bila saya jumpa dengan Dr. Zulkifli, Mufti apa nama Mufti sekarang, Dr. Zul. Dia kata guru ni kena bangun malam. Guru ni kena bangun tahajud.
Saya masa tu saya rasa dalam kita pun dalam tidur lewat lah apa semua dah terlepas lah. Subuh tu azan baru bangun. Kan? Jadi kita cubalah ubah. Dia kata guru kena qiyamul lail. Itu ayat yang saya boleh ingat sekarang. Dia sebut, insya-Allah saya bantu saudara. Lepas tu saya dah bagi dia semua, dia pun dia bincang saya siap dah. Lepas tu tanya Datuk, ada apa Datuk nak tambah kan? Satu dia kata, dia tulis, guru mesti buat qiyamul lail. Sebab kita nak memanusiakan manusia. Qiyamul lail tu saat kita nak sujud nama kepada Allah, minta bantuan Allah supaya sama ada staff kita ke, murid kita tu Allah Ta'ala bagi, buka hidayah kat dia, bagi dia senang dapat. Kita sebut saja, insya-Allah ada kesan di hati dia. Itu disebut lagi lah, guru kena baca Quran. Yang ketiga dia kata, guru kena baca kisah-kisah orang guru-guru yang hebat. Bacalah kisah-kisah guru-guru yang hebat. Imam semua imam lah, Al-Qabisi, Al-Ghazali itu kita dah sedang kan. Cari kisah-kisah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat, baca. Tak ni mudah tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya bahasa Inggeris pun kita boleh translate Google kan, mungkin ada yang kurang bahasa Inggeris, Google, translate Google. Maknanya cari cerita-cerita kisah masyarakat, tokoh-tokoh guru yang hebat. Ada suntikan semangat untuk kita. Seterusnya mempunyai sifat ketakwaan yang ada tadi. Mana bila kita mulai banyak solat malam, tahajud, insya-Allah akan datanglah benda-benda macam tu. Dan yang kelima, kebersihan diri dan memiliki jiwa yang bersih. Itu ranking yang kelima. Dan seterusnya dalam hubungan dengan rakan, bekerjasama dengan rakan. Bekerjasama dengan rakan. Nah, ni kita cubalah. Macam kalau di sekolah, mungkin saya yakinlah dia ada klik-klik, dia ada grup-grup. Jadi kita macam mana sebagai, kalau bertakbir macam mana kita nak bagi atau nak bagi, kita ada grup ni, buang grup-grup ni. Kalau kita SMK Terlun, semua guru SMK Terlun. Jadi maknanya kita nak bagi semua sama, tidak ada di grup-grup. Saya yakin macam sekolah baru Kak Syah mungkin tak ada grup pun. Tapi sekolah yang lama dia akan ada klik-klik dia. Kita sebagai pentadbir macam mana kita nak buat. Dan saya pengalaman saya masa first degree di Universiti Malaya, Naib Chancellor dia buat setiap minggu slot bersama dengan pensyarah-pensyarah yang pelbagai fakulti. Setiap minggu dia turun. Dan macam mana cara dia nak rapat dengan pensyarah-pensyarah ni ialah macam-macam title tu, profesor, datuk bagaimana. Dan dia pun datuk. Bila pergi kat tempat latihan tu, hang datuk ke, profesor madya ke, sangkut di pintu pagar. Masuk dalam tu, kita sahabat semua. Waktu tu saya sebagai majlis perwakilan pelajar, kami terlibat juga. Kami pun belajar, walaupun belajar, dia Naib Chancellor, kita buang level tu, masuk dalam tu, kita sahabat semua. Alhamdulillah, saya nampak satu ledakan yang amat tinggi. Profesor Datuk Dr. Zaini. Jadi benda-benda yang boleh kita buat lah untuk kita macam mana nak melonjakkan, nak merapatkan hubungan kerjasama dengan rakan. Seterusnya saling menasihati dengan rakan kita. Jadi kalau DPI tu, kalau boleh kita bincang dalam rumah kita ya. Jangan sampai orang lain pun tahu masalah kita. Masalah ni banyaklah masalah kita ni. Kadang-kadang masalah kecil saja, tapi media cuba besarkan. Contoh, saya beri contoh satu waktu saya tengah buat kajian ni. Hari tu saya baca dalam surat khabar tu, Ustaz sepak ke telanjang adalah murid. Jadi bila saya baca pagi tu, sebenarnya saya pergi kedai. Pakcik kedai tu tengok kita tahu kita cikgu. Kita Ustaz lah ni, kau nama ganas mana dia? Saya pun tanya yang sebenarnya tadi. Kata Ustaz sepak murid. Lepas tu Allah Ta'ala nak bagi jumpa dengan Ustaz tu. Kalau saya pergi observe praktikum di sebuah sekolah, saya sembang dengan Ustaz tu. Ceritalah dalam cerita apa, cerita saya ni lah.
bukan saya. Di sekolah dia lah berlaku tu dan dia lah. Dia kata sebenarnya dia bukan sepak pun. Dia kata macam acak, macam gempak lah kan. Macam tu lah. Budak tu budak nakal. Sampai kat dusun. Mak, ayah macam tu, anak pun macam tu. Dia kata gempak je. Bukan sepak betul pun. Dalam surat khabar keluar, ustaz sepak. Maknanya, macam mana kita nak buat supaya kita ni saling nasihat-nasihati. Nasihat-nasihati sama-sama kita lah. Kalau pengetua mungkin cara pengetua nasihatkan orang bawah dia. Guru besar cara nasihat guru besar. GPI cara GPI. Mungkin kawan kita ada yang datang lewat kan, yang komitmennya kurang, yang mengajar pun lebih kurang saja, tunggu loceng bunyi terus dalam kereta tu dah kering loceng bunyi, kereta pun start jalan. Sebab guru tak ada OT maknanya. Guna macam tu kita cubalah, cuba nasihat kawan kita supaya jangan sampai orang lain tahu. Seterusnya menjadi suri teladan kepada rakan jawat. Yang ini semua guru lah. Guru sebagai guru GPI sebagai kedua sana, sebagai suri teladan kepada rakan-rakan yang lain. Dan saya berkesempatan berjumpa dengan guru cemerlang di Negeri Pahang, Ustazah. Dia bercakap macam ni, kita bincang dengan dia kata dia ibaratkan dia di sekolah tu jadi pakar rujuk. Semua guru datang kat dia bincang dengan dia, ada masalah. Dan bila dia keluar pergi bagi bengkel ke, pergi kursus di luar, sekolah macam rasa kehilangan. Kita tak hebatlah. Hebatlah kalau guru macam tu. Dia di sekolah menjadi pakar rujuk, menjadi tempat untuk mengadu masalah, menjadi tempat untuk guru-guru datang berbincang dengan dia. Hebat. Dan bila dia tak ada tu rasa macam kehilangan. Macam mana kita nak lahir macam itulah guru cemerlang sekolah di Negeri Pahang. Jadi kita nak lahirkan DPI kita tu macam tu. DPI yang menjadi pakar rujuk, menjadi bahan, menjadi rujukan semua guru-guru di sekolah. Kalau tuan-tuan boleh hadir sini, insyaAllah, alhamdulillah cukup hebatlah. Dan janganlah bagi ada guru-guru kita yang ada masalah. Contohnya, saya bercontoh masa saya di KL dulu, seorang ustazah pergi kursus di masa di hotel lah, hotel. Dan saya tak pastilah mungkin hari pertama, malam pertama kursus tu, mungkin apa dia panggil housekeeping kot, housekeeping. Dia turun daripada bilik dia mai ke dewan tu dengan pakaian yang tak sesuai. Sesuai. Istilah yang dipakai oleh DPN KL waktu tu, pakai baju kelawar. Ustazah pakai baju kelawar. Jadi saya suka tak tahu, tapi ini cerita daripada DPN lah. Jadi benda itu, peristiwa itu disebut di mana saja bengkel dibuat disebut. Satu yang aib lah, aib. Jadi maknanya kita ni kena nasihat kawan kita lah. Seterusnya, saling memuliakan. Muliakan. Kita tengok orang yang lebih sini daripada kita, dia ni Masya Allah ilmu dia hebat. Dia dah lama dah mengajar, ramai murid dia. Yang lebih muda daripada kita, dia ni baru nak belajar, kita pergi bimbingnya. Yang kelima, bersedia menerima idea dan cadangan daripada rakan. Yang ni sebelum kita baca dalam sirah Rasulullah, macam mana Salman Al-Farisi bagi cadangan nak kurai parit tu, Khandaq tu. Dia orang luar bagi cadangan dekat Rasulullah nak buat parit dalam perang Khandaq. Bukan Rasulullah tengok pada kulit, tapi idea tu. Maknanya Rasulullah ambil idea. Baik, seterusnya hubungan dengan pelajar. Hubungan dengan pelajar. Maksudnya guru perlu membimbing pelajar mendekatkan diri dengan Allah, itu yang pertama, ranking yang pertama. Jadi mungkin kita boleh sebutlah kepada guru kita, tak kira lah option apa pun. Bila nak mula kelas tu, yang mana kita masa di IPG dulu, mula dengan doa. Option apa pun, mulakan doa dulu. Ataupun paling kurang Al-Fatihah, baca Fatihah, baca Rabbi Syrahli, Allah Baftah dan sebagainya. Supaya terbiasa dengan doa, dengan amalan yang sebegitu. Dan insyaAllah lepas tu murid akan terbuka hati untuk nak dapat apa ilmu yang guru sampaikan. Dan di sini
Saya jumpa juga dengan seorang guru matematik. Saya tanya dekat, anak kau semua berjaya, bagilah kau tips sikit kau buat macam mana anak berjaya semua ni, hebat anak dia. Dia kata, Ustaz, kau ni tak pandai pun guru matematik, tapi kau ajak murid ni macam anak sendiri, rasa macam anak sendiri, dan dimulakan dengan doa, dengan Fatihah, dengan baca surah Ikhlas 40 tu. Padahal PDP dia walaupun mengajar matematik, dia mulakan dengan macam tu. Mulakan dengan doa, dengan Fatihah, dengan surah. Amalan dia sampai sekarang. Jadi kalau guru-guru macam tu, insya-Allah saya yakin sekolah-sekolah yang di bawah kita insya-Allah akan melonjak. Seterusnya, prihatin terhadap pelajar. Kena prihatin. Kadang-kadang kita tengok pelajar, kita tengok secara fizikal, kita tengok daripada yang tersirat. Bila kita baca novel Buruk oleh Zizi kan, masa kami mula-mula di PG, kami baca lah, diminta baca novel Buruk tu. Dan ada kisah seorang pelajar yang susah, yang didenda oleh guru di sekolah. Dia tak ada ke sekolah. Rupanya sebab apa? Sebab dia susah, terpaksa bawa-bawa pokok nyok, ambil nyok, tu dah dapat duit. Novel yang cukup tinggi nilai lah, novel Buruk nama. Seterusnya tuan-tuan, sabar menghadapi tingkah laku pelajar. Tadi yang artikel pun saya dah sebut tadi, hanya guru kena banyak sabar dalam berhadapan dengan pelajar. Pelajar dia nak rasional. Tidak akan guru kepada pelajar kalau peringkat sekolah menengah ni dia nak rasional. Kenapa dia dirontakkan dulu? Kenapa dia dihukum? Kenapa dia didenda? Kita sebagai guru kena rasional dia. InsyaAllah rasional tu dia akan melekatlah hati dia, insyaAllah. Jadi sebab bila murid dah matang macam tu, dia nak tahu pasal apa. Pasal apa saya kena denda je. Pasal apa saya kena watan. So kita kena rasionalkan dia. Ustaz nak watan kamu ni bukan kerana Ustaz suka watan. Tapi pada tahun sekolah, kamu tiba-tiba ada menyimpan rokok, sebatang rokok kena watan. Bagi rasional dia, InsyaAllah. Yang seterusnya, yang keempat, bersikap kasih sayang terhadap pelajar sebagaimana anak sendiri. Tadi kita nak guru kita supaya dia rasa dia mendidik murid di sekolah tu sebagaimana dia nak didik anak dia sendiri. Kadang-kadang kita ustaz pun nak didik anak kita di rumah kan, kita straight, kasar sikit sebab apa? Kita nak supaya anak tu jadi. Kalau baca Quran dengan kita di rumah, semua ni kuat lah. Sebab kita nak anak kita tu jadi baik. Tapi kita kena kontrol lah, tuan-tuan. Kontrol. Kalau dengan murid, nak nanti supaya guru ni rasa tanggungjawab. Kita rasa kita mendidik murid tu macam anak kita. Dia jatuh, dia bangun, anak kita nanti. InsyaAllah mudah-mudahan ramailah timbullah rasa seronok nak mengajar dia, dan juga rasa ikhlas dalam hati pun akan ada, insyaAllah. Seterusnya, peramah dan mesra dengan pelajar. Kadang-kadang kita mengalah kan, guru kita ni, murid dia banyak tanya kan. Kadang-kadang dia apa, jawab sekali dua, tanya lagi yang apa. Jadi kami macam di IBDA tu, kadang-kadang dia masuk ke IBDA tu bukan kerana dia nak masuk. Ini masalah lah. Kadang-kadang mungkin akan berlaku sekolah nanti. Dia nak masuk IBDA tu bukan kerana dia nak masuk, tapi kerana mak dia isi borang. Mak dia isi borang, ayah dia yang push dia masuk jadi guru. Kadang-kadang dia mai semester pertama tu dia tak seronok belajar. Betul. Ada kes yang serius sampai nak ni nak potong ni. Ustazah GPI. Sebab dia minat fotografi. Ayah dia orang hebat lah, minta dia jadi guru, dia ustazah. Dia stres. Macam ni kita terpaksa lah bimbing dia, dekat dia, bawa dia, tarik dia, mentor memperanan, bawa balik rumah, bagi makan, kena belai dia. Dan Alhamdulillah, beberapa kes yang kita cuba selesai, Alhamdulillah, bila dia tahun kelima, sebelum di grade, dia dah berubah lah. Biasanya dia praktikal dia dah boleh berubah lah. Semester 5 dan 7 praktikal, 7 tu dia boleh berubah, Alhamdulillah. Tapi kalau semester 7 pun dia tak boleh berubah, ini masalah lah. Bila dia pergi sekolah, tuan-tuan lah yang akan berhadapan dengan guru macam ni.
Kadang kita cuba feelkan dia. Masa saya jadi ketua praktikum, kita feelkan dia masa dia praktikum. Bukan apa, bila dia keluar dalam sistem, yang jadi mangsanya ialah kita dan murid. Dia nak bekerja 30 tahun dengan murid-murid. Jadi dia tu ada masalah. Jadi kita, macam mana kita nak buat? Kita potong dia masa dia praktikum lah. Praktikum tu dia nak bawa orang lain datang pun tak boleh lah. Kalau kita buang pergi disiplin, bapak ada duit, dia bukan lawyer untuk lawan kita. Jadi banyaklah kes yang saya kendalikan lah masa di sebelum ni lah. Yang saya cuba buat ialah masa dia praktikum, jumpa dengan guru besar, kata tuan, dia tak tuan macam dia, guru besar berkata lah, dia ni memang tak boleh nak jadi guru lah. Ayat tu kita nak tidak layak untuk dicalonkan ataupun diteruskan bagi guru. Itu memang ayat tu kita akan bawa mesyuarat, kita akan bagi dia ulang sekali yang kedua praktikum, fail, dia berhentikan. Sebab dia tak nak je lah, tak nak nanti dia ada sekolah, dia jadi masalah, menjadi wabak pada orang lain. Jadi tuan-tuan, bahkan ada juga yang guru Islam pun ada. Saya sebut tadi yang guru biasa, bahasa Inggeris, mereka khas. Bahkan guru Islam pun ada. Saya yakinlah benda tu akan ada di mana-mana. Namun kita sebut tadi, kita boleh membantu dia berubah. Bantu dia, cuba bangun dia, bukan minda dia bagi dia berubah. Mungkin bagi mentor dekat dia, orang yang hebat bagi kawan dengan dia. Seorang yang mungkin sebut tadi, kita gagal dia praktikum 1, praktikum 2 tu dia pergi, saya pindahkan dia ke sekolah di Lostar. Telah guru besar sekolah tu memang hebat lah, seorang kaunselor. Dan dia cari seorang guru yang senior, lelaki, cikgu lelaki. Jadi bapa angkat pada pelajar. Alhamdulillah, dia terus berubah budak ni. Sekarang ni dah jadi hebat lah. Ada dalam TV pun ada. Maksudnya macam mana kita nak kena tune tu, macam mana dia nak berubah dengan dapat bapa angkat. Rupanya dia kurang kasih sayang. Itu kan. Baik, seterusnya saya katakan lah. Yang keempat, kosrat yang keempat itu hubungan dengan diri sendiri, iaitu guru kena mengamalkan ilmu dia. Mengamalkan ilmu kita. Cubalah, kita tahu dah ilmu. Punctuality, pukul 8 kita mula sampai. Baca wal asri, kita baca. Cubalah kan. Seterusnya meneladani Rasulullah SAW. Cuma lah kita nak capai macam Nabi buat tu berat, namun kita kena ikhtiar dan usaha. Di mana sampai sekarang disebut Jilul Quran, generasi Quran yang Nabi ajar dulu. Kita ni, macam Ustaz Lahdir tahu lah, baca sirah dalam video kedahan. Macam mana Rasulullah mengajar para sahabat sampai terkesan yang macam sebegitu rupa. Kita pun kena macam tu lah. Cubalah saya upaya kita. Yang ketiga, mempunyai sifat kesantunan diri. Minta maaf di mulut kita. Kita minta maaf bukan kita jatuh, bahkan nilai kita lebih tinggi lagi. Minta maaf, kita silap, kita minta maaf. Silap, dalam persepsi silap. Staf kita tu dia ada dalam urusan lain, mungkin dia maklum ada fikir. Kita tak tahu, kita tak tahu. Timbul persepsi yang negatif. Kita maafkan. Kita minta maaf kat dia. Okay. Seterusnya, penampilan diri yang kemas. Yang ni saya yakinlah insyaAllah sekarang ni ustaz-ustaz sigap-sigap lah kemas dengan tie-nya dan sebagainya. Jadi yang ni pun kita nak latih supaya guru kita tu sentiasa kemas. Okay. Seterusnya, bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu. Kerja buat kita yang tu yang utama. Kalau yang lain kita hebat, tapi PDP kita cacat merupa, na'udzubillah. Yang akan sekali konsep akhir tadi adalah hubungan dengan alam. Pertama, menghayati keagungan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat kejadian alam. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan alam.
Yang keempat, bertanggungjawab dan cinta terhadap alam kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berfikir tentang kebesaran Allah. Dan kebesaran dan kebesaran Allah melalui kejadian alam. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana. Itulah ayat. Ini maknanya yang saya jumpa yang ni saya nak share sikit. Dr. Zul kata saudara guru ni dia tengok pasu bunga dan pokok bunga dan pasu tu layu, guru kena ambil siram ayat. Lalu nak pergi tandai ke mana ke tengok pokok bunga tu layu dalam pasu. Guru ni dia tak kena ambil ayat siram pokok bunga. Tu guru dia tak. Dia kata lagi yang saya rasa tak boleh buat lah. Jarang kita buat. Naik motor ke kereta ke, tengok kucing kena langgar mati. Berhenti kereta, ambil kucing tu. Saya tak boleh buat tu ni. Tak tergamak nak ambil. Kalau yang siapa yang boleh buat macam tu, dia kata hebat. Dia takkan nak siram pokok bunga tu, insyaAllah kita boleh buat lah. Mana itulah yang nak terangkan. Bila kita dengan alam, guru berhubungan dengan alam baik, insya-Allah dia rasa kasih sayang, dia rasa prihatin, dia rasa lemah lembut dengan murid kita. Nilai di sebalik ni. Jadi inilah antara konstra-konstra yang dapat saya sebutkan pada pagi ini, masa yang terbatas ni. InsyaAllah kalau ada ruang, kita boleh kongsilah lagi. Sebenarnya ada lagi lah yang saya cuba ni saya ambil yang ringkas lah. Intipati kajian itulah menghasilkan model kedua sanah guru yang mana mudah-mudahan ini dapat diimplementasi di sekolah tuan-tuan, dan bukan apa ialah untuk sama-sama kita menjadi seorang da'i, supaya cuba kita merubah belajar, merubah situasi daripada yang baik ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Yang ni saya ambil sekilas Maimun Zubair. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin orang pintar. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Tak payahlah kita ngajak murid, tak payah susah hati ya. Yang nak bagi dia cerdik ke, nak bagi dia dapat ke, Allah. Atau kita doa daripada Allah, sebelum kita dengar Allah tadi kita dengan baik, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah. Saya selesai pun dalam pukul 9 kita tak berhenti. Setakat perkongsian ilmu, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita manfaatkan, insya-Allah, dalam usaha kita menjadikan guru kita Islam sebagai guru yang terbaik, guru contoh teladan, qudwah hasanah pada semua guru di sekolah kita, insya-Allah. Pada guru dan juga tadi dengan pelajar, warga sekolah dan siapa sahaja yang datang berurusan dengan di sekolah kita. Bila jumpa dengan guru ni dapat menunjukkan qudwah hasanah, contoh teladan yang baik, yang mana bila orang balik, orang sebut benda yang baik, orang akan sebut, insya-Allah, dan menjadi teladan pada orang lain lagi, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf saya cakap bukan untuk guru yang hebat ni. Cuma takkan nak berkongsi. Ketak juga tapi beranikan dirilah nak kongsi ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi